Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala memberi kita lagi peluang yang pertamanya untuk mencari siapa diri kita, peranan kita, daripada mana kita datang, mengapa kita berada di sini, ke mana kita akan pergi dan apa akan berlaku setelah kepergian kita, yakni kematian kita. Dalam kita menyadari hakikat kehidupan ini adalah untuk tunduk patuh pada perintah Allah. Dalam kita menyadari hakikat kehidupan adalah untuk kematian hari esok, maka pergunakanlah masa yang terbaik untuk diri kita. Maka pergunakanlah usia-usia yang berbaki ini, harta benda kita yang ada, untuk kita jadikan ia sebagai saham kita di akhirat nanti, fa insya-Allah. Yang pertama-tamanya, janganlah kita putuskan silaturahim. Di antara sebab putus silaturahim itulah yang menyebabkan binasanya amal ibadah kita, kerana putusnya silaturahim. Putus silaturahim yang pertama adalah dua ibu bapa kita. Kedua, kata ulama, kata Imam An-Nawawi, putus dengan seibu satu rahim. Itu sebab dia bagi silah ar-rahim. Lepas tu silatul rahim dengan kaum kerabat. Mungkin daripada tok wan kita, turun daripada nenek kita, atau seterusnya. Itu silaturahim kerabat. Jangan sekali-kali kita putuskan. Apa yang saya dengar, apa yang saya dimaklumkan, makin mendadak naik. Wa imma apapun, terimalah seadanya, terimalah ketentuannya, terimalah bagaimana kita berfikir tentang hikmah. Bila kita membacakan bahawa musibah itu adalah ingatan daripada Allah, maka itu adalah hikmah. Tapi kalau tidak menyedarkan kita, itu bala. Dah hampir setahun. Mengapa ia tidak pergi? Kerana masih ada salah silap kita, diri kita. Jangan duk baca orang lain. Adalah salah silap kita. Kata guru kami Syekh Nuruddin Al-Banjari, untuk kita sama-sama mendoakan supaya selamat antara kita, yang pertama, selalulah bagi salam. Jumpa siapa pun, Assalamualaikum. Mungkin dengan doa yang kita baca, Assalamualaikum, selamat sejahtera lah. Sejahtera tu maksudnya tu selamat daripada Covid.
selamat daripada bala, selamat daripada musibah. InsyaAllah itu ikhtiar kita. Yang kedua, kata guru kami, semasa imam membaca waladdallin, kita sama-sama bersama imam membaca amin. Kerana apa? Kerana Allah akan mengampuni dosa kita dan Allah akan merahmati kita. Rahmat dalam bentuk Allah sayang kat kita, Allah tak bagi penyakit. Yang tu kita minta. Dan ada satu lagi rahmat, Allah Ta'ala bagi penyakit sebab nak uji. Tapi dengan kemampuan kita, kita rasa kita tak mau diuji sebegitu rupa. Kita nak dalam keadaan kesihatan sebab kita rasa kita tak banyak lagi amalan. Kita masih banyak dosa. Muslimin yang dirahmati Allah, amalan-amalan ini kalau boleh jadikan dia sebagai kenai ke tak kenai, bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini tambahan daripada saya, kita dah tak boleh bersalam. Sebenarnya salam selepas daripada sembahyang fardu ni dalam jemaah itu adat kita, sebut oleh Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab juzuk yang ke-19. Salam tu yang kita lepas mayang kita salam tu adat orang Melayu, tak apa, baik. Maka tak bersalam tu hanya adat, tapi yang disuruh bagi salam. Nak keluar lagi Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dah kita dah tak boleh salam, bagi salam. Yang tu sepatutnya yang dituntut. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pakai doa. Mana tahu di antara orang soleh ni semua ni, doa dia Allah Ta'ala makbul. Allah makbulkan, selamat dia. Balik rumah bagi salam. Bagi salam di luar, kata Imam Nawawi, masa nak masuk bagi salam, nak keluar pun bagi salam. Maksudnya 3 kali. InsyaAllah nah, jadikan ia sebagai amalan. Kita tak ada apa dah tuan-tuan. Ada lagi amalan-amalan yang perlu penting. Kalau kita rasa berat nak beribadah kepada Allah, setiap kali lepas sembahyang baca doa ni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatimu. Maksudnya solat ke apakah, bantulah aku untuk syukurkan kepadamu, bantulah aku untuk memperbaiki agama aku, wa husna amal ibadah aku. Hadis ni sahih. Nak buat waktu bila pun boleh, dalam doa pun boleh. Kalau ikut adinda saya Ustaz Wadi Anwar, dia kata lepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita sapu muka tu tadi, lepas sapu muka selalunya kita baca Alhamdulillah yang tatahira tu, tapi baca lagi tambah, ataupun kalau yang tak baca tu baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Supaya apa? Supaya menjadi penambahan. Allah selalu ingatkan kita, ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk mengingatimu, sebab kita selalu lupa. Muslimin yang dirahmati Allah, ada Google lah, Google lepas tapi lepas mayang ramai lah, lepas mayang beramai. Allah buat turun musibah ni untuk hikmah kita berfikir. Mana tahu, saya tak berani katalah, mana tahu sehari 2 lagi hanya 5 orang atau 3 orang lah yang boleh masuk masjid. Kelantan kena dah. Allahu a'lam. Yang teringin rindu masjid, selalu pergi masjid, dah tak boleh dah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Tapi kalau boleh, wal'ayazubillah, mendadak naik Kedah saja pun banyak dah. Muslimin yang dirahmati Allah, mai ada masa kita mengaji, ada masa kita tambah ilmu kita, walaupun kita tak duduk di dalam bulan Ramadan, tapi kita mencari sebab kita rindu Ramadan. Ada 90 hari lagi untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Tanam niat untuk sampai ke dalam Ramadan, rindu Ramadan, rindu ibadah dalam Ramadan. Muslimin yang dirahmati Allah. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, yang diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, kitab hadis, syarah dalam bahasa Arab Tuhfatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu. Inilah kitab dia, nama dia Bahrul Madhi.
Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pasal apa saya selalu baca? Antaranya sebab tulis di depan kitab. Yang kedua, tuan-tuan tahu tak, khidmat ni ada 3. Khidmat guru. Kita khidmat kepada guru. Yang pertama dipanggil khidmat bin nafs, khidmat diri kita, tenaga kita. Kita menggunakan tenaga kita, masa kita untuk berkhidmat kepada guru kita. Khidmat ni adalah adab yang paling besar sebagai seorang murid. Okay? Dia gunakan masa dia, dia tolong pegang kasut guru dia, dia tolong pegang kitab guru dia. Okay? Iaitu dia panggil khidmat diri. Orang tua-tua dulu hantar anak pergi mengaji, tak bayar apa yuran, tak bayar apa, tapi anak dia akan tolong angkut ayak, tolong ketam padi, tolong mukui, macam-macam, tolong masak nasi. Itu dia panggil khidmat guru. Dia khidmat yang ni barakah, berkat ilmu kita. Nak cari ilmu, khidmat. Yang kedua, khidmat bil mal, khidmat dengan harta benda yang kita ada. Kita ada apa? Gunakan untuk memudahkan dakwah dia. Gunakan untuk apa yang kita ada untuk menyenangkan hati dia. Kalau dia susah hati pun payah juga, kalau dia sakit pun payah juga. Yang ketiga, khidmah bid doa. Apa dia khidmah bid doa? Kita khidmat dengan kita selalu baca doa kat guru kita, doa yang terbaik. Yang inilah termasuk apa yang selalu saya amalkan, iaitu sebelum kita baca kitab, kita minta Allah Ta'ala ampun dosa guru ini, kedua ibu bapa dia. Maka itu khidmat kita. Ya Allah, guruku di sana, ya Allah, ampuni guruku, ya Allah. Abina wa syaikhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari. Memang dia tiap-tiap hari dia akan hantar mesej apa semua, tapi macam mana keadaan dia, doa. Sebab kita tak boleh nak khidmat, patutnya dia ada di Langkawi, tapi sebab PKP tak boleh masuk lah. Okey, baik, kita sambung dalam masalah 82. Masalah 82 dalam bab puasa yang musafir. Musafir yang sampai negeri dan ia tiada puasa, apa hukum? Dia sampai ke tempat yang dia niat nak musafir, dalam keadaan dah sampai dia tak puasa. Contohnya dia nak pergi Kuala Lumpur. Bila sampai Kuala Lumpur dalam keadaan dia tak puasa. Okey, yang satu lagi, dia dah duduk di Kuala Lumpur, dia tak puasa lagi. Macam kita lah, pergi jamak puasa sampai 3 hari, duduk Kuala Lumpur duduk 3 hari, boleh Ustaz? Boleh Ustaz. Nampak sangat kata menyegan. Sekian, terima kasih. Dah duduk, kotlah dia nak pergi berjemaah, aku dia ikut situ kan, tak ada, dia kira nak jamak puasa di situ. Lepas tu ruang-ruang masa dia digunakan untuk pergi Alamanda, Pak Senjaya. Apa cerita dia berbalik pada diri kita dalam bab jamak qasar itu. Sebab dalam mazhab Syafi'i, jamak qasar ni harus, bukan sunat, bukan wajib. Sebab kita nak tunjukkan bahawa kita tak meringan-ringankan. Ada ulama ni kata, bukankah itu hadiah daripada Allah, takkan kita nak tolak hadiah? Ya, kalau betul-betul mudarat, tempat tu tak pernah pergi, tempat tu banyak penyamun, jalan tu kita tak pernah biasa, yang tu tak apa. Ni duk balik selalu, takkan tak tahu kot. Kereta Velfire takkan nak meletup tayar, maka sewa kereta kancil Kelah Kedah, lain cerita. Kian makasih sekali lagi, marah pula. Kereta sewa Kelah Kedah tak tentu kereta sewa dah. Naik-naik duduk di Semanggi, buka-buka lampu tak menyala. Tu jamak qasar boleh. Pasal apa? Kereta tak tahu hala. Cek balik tayar
Tak payah spare pun tak ada. Oh sudah lagi. Yang tu boleh jamak kosong, tapi balik dengan velfire, balik dengan kapal terbang, balik dengan bagus punya dok ada. Dok buat jamak kosong lagi. Pasal apa? Laluan tu laluan kita. R&R merata. Balik kampung kita pula. Maka layak ke buat macam tu? Ni perbincangan dia bab puasa pula, bukan bab sembahyang. Kata Imam An-Nawawi di dalam syarah Hazab, ada syaddah pada zal. Orang yang datang dari musafir atau orang yang sembuh daripada sakitnya, padahal keduanya tidak puasa, disunatkan menahan dirinya daripada makan. Bukan baca dah ke minggu lepas bab ni? Baca dah kan? Aduh. Okey nah. Pilihlah. Dia kena tahan diri. Sampai Kuala Lumpur baru pukul 4:30. Ngap duk makan ais krim, duk tunjuk kat orang. Musafir. Ngap budai itu. Okey. Dia lega dah, discharge daripada hospital. Keluar ke apa? Selalu discharge ke apa? Ke 10 pagi lah kan. Kadang-kadang tengah hari ke. Keluar. Sembuh dah lah, dia tak discharge. Keluar duk ngap makan. Dia kena tahan sampai berbuka. Okey. Iaitu maksudnya disunatkan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab pada Abu Hanifah, Hanafi, wajib dia tahan. Tapi kalau kata sunat ni, dia buat, dia dapat pahala, dia tinggal tak berdosa. Tiba-tiba dia duk ngap depan kita. Ish. Bukan wajib pun atas dia, tapi jangan duk tunjuk kat orang lah kan. Kau tak puasa, mai bulan duk ngap depan adik-adik. Sunat hang pi makan belakang pintu tu. Duk belakang pintu seorang-seorang duduk kan. Ni dia tunjuk kat dia. Betul adik-adik tanya awak yang kau boleh makan. Oh, Allah sayang. Otok. Jangan duk merapu sangatlah. Kalau dia nak pahala apa? Pahala sunat. Tak usah duk tunjuk ke orang ataupun tahan sampai berbuka. Itu dah lebih baik. Kalau ikut mazhab Hanafi, wajib dia kena tahan. Wajib. Kalau tuan-tuan mazhab Hanafi, tuan-tuan kena tahan. Maka siapa buat perkara wajib dapat pahala tak? Dapat pahala. Cerita dia semua dapat pahala. Pasal apa tak faham hukum syariat yang 5 ni? Apa maksud wajib? Apa maksud sunat? Apa maksud makruh? Apa maksud haram? Apa maksud harus? Kena faham maksud 5 maksud ni. Wajib kita kena buat. Siapa buat dapat pahala, siapa tinggal tak berdosa. Sunat siapa buat dapat pahala, tinggal tak apa. Makruh kalau boleh tinggal kan. Tak usah buatlah, tinggal benda yang dibenci. Lagi haram siapa buat berdosa, siapa tinggal pahala. Wajib dengan ini dekat, wajib dengan haram. Lepas tu harus buat tak apa, tak buat tak apa, tak ada apa. Tapi dia berubah-ubah mengikut 4 ini. Harus tiba-tiba tengok mudarat, maka jadi wajib. Harus tengok-tengok boleh tahan lagi, maka sunat. Okey. 83. Musafir yang sampai ke negeri dan ia puasa, apa hukum? Dia puasa dalam keadaan dia sampai dah negeri itu. Kata Imam An-Nawawi di dalam Majmu', kita Imam Nawawi juga, apabila datang seorang daripada musafir padahalnya ia puasa, adakah baginya berbuka puasa? Dah sampai dah negeri dia, dah sampai dah tempat dituju, lepas tu dia berpuasa, patut tak dia berbuka? Padanya 2 wajah. Yang masyhurnya kedua-duanya, dua-dua masyhur, telah menyebut akan keduanya oleh sahib Al-Mahazzab dengan dalil keduanya. Dua-dua pun disebut. Pertama, harus berbuka. Apa maksud harus? Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Maka dengan dialah berkata Abi Hurairah radhiyallahu an, dan menakalkan akan dia oleh Al-Mawardi daripada nas di dalam
haramalah. Dan bermula yang asah, yang lebih kuat, yang lebih dipakai daripada keduanya. Asah ni maksudnya the most, superlatif. Kalau kita kata sah tu dipakai, dikira. Kalau asah, the most dikira. Okey, good, better, best. Tu maksud dia. Dia panggil asah. Kabir, besar. Akbar, the most, akbar. Dia macam tu lah asal dia, tu je. Hamada, puji. Ahmad, yang cukup terpuji, the most. Faham tak? Tanya lagi pula. Muslimin ni rahmati Allah. Yang asah daripada keduanya di sisi Qadhi Abi Tayyib dan jumhur ashab, tiada harus ia dan ialah qaul Abi Ishaq. Yang ni siapa mengaji kitab tahulah. Dan begitu juga hukum jikalau berniat orang yang musafir. Orang yang musafir dia niat akan bermukim pada satu negeri. Tang mana dia nak mabit, dia nakkan berumah. Memukim ni maksudnya, mukim ni maksudnya kurang daripada 40 hari. Lebih pada 40 hari dia masuk mustatin. Ada kata 40 hari baru memukim. Tak apalah. Dengan sekira-kira putus ruqsah, putus rokho, tak tahu, hilang. Putus apa tu? Awak tak garu kepala tapi garu telinga. Dan wajah yang kedua, haram berbuka. Tu dia. Siapa tadi? Musafir sampai ke negeri yang dituju dan dia berpuasa, maka haram berbuka yang kedua. Maka dengan dia memutus oleh siapa? Memutuskan, maksudnya difatwakan, diputuskan pendapat ini, akan fatwa ini oleh Al-Fawrani dan satu jamaah daripada Khurasaniyin, Khurasan. Kena haram berbuka, maksudnya dia sampai pun seeloknya diteruskan, walaupun dalam keadaan dia dah sampai dan dia adalah musafir. 84. Musafir yang sampai ke negeri tempat dia dituju dan tiada ia berniat puasa pada malamnya. Dia tak ada niat. Syarat niat dia bila? Sebelum fajar. Okey. Tapi kalau dia musafir, perlukah dia niat? Soalan dia balik. Kalau dia musafir yang dua marhalah, perlukah dia niat? Niat ulang balik hak lama kan? Dia makan semut banyak dah. Tu dia lah. Okey. Perlu tak dia berniat? Kalau dia nak musafir, perlu tak? Perlu dia niat. Tapi mai esok, adakah dikira dia sebagai pahala? Dapat pahala. Tapi kalau dia nak buka, ikut dia. Tapi kalau dia tak berniat, puasa again dah tak niat. Dah tetap nak puasa. Mana boleh? Dia kena sebelum daripada fajar. Apa hukumnya? Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muhazzab, selalu jam tu. Jikalau orang yang musafir padahal ia tiada berniat puasa pada malamnya dan tiada makan pada siangnya, dia tak niat pun, siang tak makan, siang harinya sebelum sampai ke negeri, maka padanya dua wajah. Yang lebih asah daripada keduanya, maksudnya asah tu apa dia? Yang ni pun boleh pakai, yang ni pun boleh pakai, dua-dua kuat. Tapi ada yang paling kuat. Mana ada dua-dua kuat? Dua-dua kuat, tapi salah satu lebih kuat. Macam itulah saya kira. Mak dengan ayah, siapa yang patut kita utamakan? Dua-dua utama, tapi siapa yang lebih utama? Siapa tahu jawapan? Ibu.
Sebab Nabi kata ummuka, tanya lagi ummuka, tanya lagi ummuka, thumma man, lepas tu siapa ya Rasulullah? Abuka. Maksudnya di situ menampakkan bahawa aulanya, orang yang kita utamakan, afdalnya kita hormati adalah ibu. Okay. Memang dua-dua keutamaan, tapi yang mana lebih mesti ada sebab. Takkan ada dalam kelas nombor 1 sampai 2 orang. Mesti ada punya. Dia mesti ada lain juga. Tengok peratusan pula. Tengok yang ni pula. Kelas paling belakang pun ada nombor 1. Kelas ujung kali, ni kelas nombor 1 ada 30 orang. Kelas ujung sekali pun 30 orang juga. Dia pun dapat nombor 1 juga. Tu kira macam mana? Peratus dia. Peratus itulah menunjukkan bahawa level dia duduk tang mana. Anak saya dapat nombor 1. Tapi waktu IPSR 5E. Contoh. Kan? Muslimin dirahmati Allah. Okey. Dengan sebab tiada niat pada malamnya, maka harus baginya makan. Tapi kalau dia niat, kalau dia tak niat, harus baginya makan. Seperti orang yang berbuka puasa dengan makan, maka dengan dialah memutuskan hukum ni oleh Khadi Abu Tayyib di dalam Mujarrad dan Ad-Darmi, Ad-Darami dan Al-Mawardi dan lainnya. Dan telah menaqal akan dia oleh Al-Mawardi. Naqal ni bawanya maksudnya ambil hukum tu bawa mai, ambil hukum ni bawa mai. Tu dia panggil naqal, ubah piduk tang ni dengan dia daripada nasnya di dalam Al-Okey. Wajah yang kedua, menghikayat akan dia oleh Al-Fawrani dan lainnya daripada Al-Khurasaniyin pada wajib menahan daripada makan minum, iaitu 2 wajah. Dalam satu bab, bawah tu ada bab lagi. Kalau kata A, bawah A ada 1 titik, tu 2 titik, pecah lagi pula. Okey. Menahan diri daripada makan minum iaitu 2 wajah. Bermula yang sahihnya tiada lazim. Lazim ni maksudnya kebiasaan. Dan wajah yang tiada sahih lazim. Tadi tiada lazim kerana menghormatkan bagi itu hari. Hormat hari berpuasa tersebut. Kalau boleh tak payah makan lah, hormat hari. Tapi kena qada juga. Macam kita kata kita sembahyang hormat waktu. Tahu hormat waktu? Bila kita sembahyang hormat waktu, kita kena qada balik bila sampai ke tempat. Sebab apa kena hormat waktu? Sebab nak lekatkan hati kita pada tiap-tiap waktu solat 5 tadi. Nak sembahyang tak boleh, wuduk pun tak ada, Allahu Akbar, duduk atas kapal terbang. Okey, itu dia panggil sembahyang hormat waktu. Sebab apa? Mungkin kapal terbang duduk macam tu. Tang sembahyang juga. Pasal apa? Nak lekatkan hati kita. Inna salataka kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu atas orang yang beriman. Orang beriman ni dia kena ikat dengan solat waktu dia. Kalau dia tak buat hormat waktu tu tadi, dia mula dah. Itu sebab Imam Syafi'i tak bagi kita jamak qasar kerap sangat kalau tak ada mudarat. Kamu tenggak nak jamak qasar, kamu tenggak jamak qasar. Lepas tu pening. Masuk bila tu? Lohong. Pasal apa? Kerja duk takhir biasa. Kan? Dia jadi keringan. Sedangkan musafir kita tadi pun bukannya musafir kewajipan pun. Musafir yang tak mengharuskan pun. Kena tengok juga musafir kita tadi untuk apa? Tuntut ilmu, tak apa. Pergi ibadah, buat haji, tak apa. Tiba-tiba nak pergi buat apa? Nak pergi jumpa artis di Kuala Lumpur. Loh, ada juga tanya, kalau pergi tengok bola boleh buat Ustaz? Nak jawab pun tak berani, hak geng bola kata. Nak tonton pergi untuk apa? Dia balik pada korat dia balik. Pergi tengok bola untuk apa? Tengok bola Ustaz.
Macam inilah. Saya ambil hal ringan lah. Tengok bola tak apa, jangan tengok pemain bola, sebab pemain bola luak pendek. Bila tengok benda maksiat, luak pendek tu orang bermaksiat, maka tak wajib buat jamak qasar. Hang wajib hang buat macam tamam biasa. Tapi kalau pergi tengok bola tak apa. Tak nak tanya balik lah, awak kot Langkawi bola orang tak jual ke? Dia pergi tengok bola kot jauh mana halau. Dah tu bahasa loyak buruk nama dia. Kan kita ada semangat hijau kuning. Tak apa. Ya. Tapi kalau pi kerana duk tengok kepala lutut orang, redha kepala lutut tu duk tersemboi tunjuk kat orang, itu tak boleh. Tidak boleh musafir kerana benda haram, maka dia tak mengharuskan atas dia, malah dia wajib pula tamamkan walaupun jauh mana pula. Contohnya dia nak pergi Las Vegas, dia duit banyak, tahu pergi Las Vegas buat apa? Judi. Sanggup pergi sampai mereka 3 kali naik ke terbang, berhenti Dubai, naik pula hampir 38 jam tak nak sampai. Tembok habis betul tu. Kata tu tak nak sampai. Pi buat apa? Macam Allah yarham Datuk Arundin, tak apalah dia pi untuk buat pembedahan. Yang hak ni pi buat apa? Pi nak main judi. Tanya orang kata boleh buat jamak qasar tak? Ish. Tang tu dia kena tahu punca kita tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus 85. Musafir yang sampai ke negeri dan ia tiada puasa, bolehkah ia jamak? Okey. Dia tak puasa pun, bolehkah dia jamak? Kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', apabila datang seseorang yang musafir pada pertengahan siang, tengah-tengah siang, dia panggil tengah hari, tu dia panggil tengah siang. Kalau tengah-tengah malam panggil tengah malam. Tu nak AM ke PM? Okey, baik. Dan ia tiada puasa Ramadan, dia tak puasa, tiba-tiba didapatnya isterinya. Ni bukan jamak, ni jimak. La ilaha illallah. Payah tak nak baris dia. Jimak bukan jamak lah. Dia ingatkan jamak mayang. Bila baca sampai didapatnya isterinya, baru tahu. Bila kita sama dengan isteri, kena pakai JI. Bila kita berjalan nak sembahyang, JA. Baca bagi elok. Okey. Ni jimak bukan jamak. Jam cerita ni. Tiba-tiba didapatnya isterinya telah suci. Tiba-tiba duduk tengah berjalan, dalam perjalanan isteri dia habis haid. Daripada haid atau nifas. Gagah tuan-tuan. Pada tengah hari itu juga. Sedangkan bulan Ramadan. Baik, tuan-tuan tahu tak? Siapa yang ber-JI bulan Ramadan 60 hari. 60 hari. Okey. Atau isterinya bangun daripada sembuh sakit. Tiba-tiba lega demam. Tata-tata dia bersiap pula dah. Dalam musafir. Padahalnya ia tidak puasa, maka hari ia JI ke JA? JI. Dengan isterinya dan tiada kifarat atasnya. Faham tak? Dia tak niat puasa dalam musafir. Isteri dia okey. Dia kena kifarat tak? Ni penambahan ilmu ni. Dia tak kena. Sebab apa? Sebab dia jatuh orang yang musafir. Tapi mau kalau duduk di rumah duduk tongting saja, tak ada buat kerja apa. Hari ni aku tak puasa. Hang tak puasa pun hang tak boleh buat apa. Okey. Sebab apa? 60 hari berturut-turut. Mai ke hari 59, tiba-tiba jatuh demam. Jatuh demam hari 59 tak boleh puasa. Puasa kifarat. Mula balik satu. Pasal apa? Hang bukan musafir, bukan ada apa pun. Duduk kat sini je. Gagah.
Orang tak boleh tunggu malam ke? Muslimin yang dirahmati Allah. Siapa nak kena? Laki ke perempuan? Suami. Isteri tak boleh sebab dia ada haid. Maka suami. Okey. So, isteri jangan duk mengorak laki bulan puasa. Sekian, terima kasih. Okey, terus. Tiada kifarat atasnya di sisi kita, yakni mazhab Syafi'i, dan tiada khilaf. Dan kata Auza'i, tiada harus wati'-nya. Tiada harus. Tak patutlah dia. Wati' ni maksudnya memasukkan sesuatu ke dalam bermula dalilnya keduanya itu orang yang berbuka puasa. Sebab mereka tu orang yang berbuka, orang yang boleh tak berpuasa. Kan? Illa maridan au ala safarin. Mereka ni tak wajib atas mereka puasa. Maka tak wajib atas mereka puasa, mereka boleh tak buat hak lain. Makan boleh, takkan hak tu tak boleh? Itu maksud dia. Okey, terus. Maka serupa ia dengan orang yang musafir, musafirin, dan orang-orang yang sakit. Bunyi sakit tapi jadi kerja. Kan? Ni dalam mazhab Syafi'i. Tak payahlah tuan-tuan pening nak pergi kepala pula. 86. Masalah musafir itu haruskah pada bulan Ramadan bagi orang yang bermukim? Okey. Harus ni boleh ke musafir bulan Ramadan? Kata Imam An-Nawawi dalam syarah Mahadzab, apabila masuk atas seorang itu bulan puasa dan ia bermukim, okay, ini lebih pada 40 hari, maka harus baginya musafir dan berbuka puasa. Inilah pada mazhab kita dan mazhab Imam Malik dan mazhab Hanifah, Abu Hanifah, Hanafi, dan Ats-Tsauri, dan Auza'i, dan Ahmad, sebut juga Ahmad Hanbali, dan ulama semuanya, melainkan barang yang menghikayat akan dia oleh ashab kita. Daripada ulama mazhab Syafi'i ada, daripada Abi Muqallid At-Tabi'i, bahwasanya tiada musafir ia bulan Ramadan. Orang bermukim tak boleh musafir, dia kena tunggu situ sampai raya. Okey. Maka jika musafir juga nescaya lazim akan dia puasa dan haram berbuka. Okey, ini kata pendapat ni. Kalau dia nak keluar juga, dia tak boleh, dia kena puasa juga. Haram dia berbuka. Dalilnya faman syahida minkum kumusyahr falyasum. Artinya maka barang siapa yang nampak daripada kamu akan sehari bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Dia berpuasa, dia tak boleh berjalan, kena tunggu sampai habis Ramadan. Bermula dalil kita mazhab Syafi'i ialah firman Allah, faman kana minkum maridan. Ini mazhab Syafi'i kata, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Artinya maka barang siapa yang ada daripada sekalian kamu seseorang yang sakit atau seorang yang mencita-cita menyempurnakan musafirnya, maka bolehlah ia berbuka puasa. Kemudian wajiblah ia mempuasakan sebilangan hari yang tertinggal qada daripada hari yang lain. Dan dalil lagi sahihain seperti dalam masalah. Okey, habis. Nantilah kita sambung lagi untuk 87. Kena bolehlah kod sikit-sikit, faham lakut sikit-sikit. Nanti rujuk balik bulan Ramadan, buka balik apa yang kita tulis tadi. Okey, dekat tu saja tuan-tuan. Doakanlah moga negeri Kedah selamat daripada PKP. Ni B dah ni, PKP. Insya-Allah untuk memudahkan kita menuntut ilmu, untuk kita memudahkan kita berjemaah di masjid. Insya-Allah bacalah doa malam ni. Okey. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.